Dua satu. Dan silakan tidak kita pada malam ini dengan kita sama-sama baca dulu kita ila hadratul Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala kiram ashabillah syarul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad Nabil Muttaqin wa qaddatul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Subhanahu wa ta'ala bil Qur'anil Karim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahul azim. Yang mati silakan Tuan Imam, Tuan Berga silakan Tuan Bilal, Tuan Bilal, kemudian pengurusi masjid, Tuan kawasan masjid, Tuan Haji, Tuan Hajah, sidang jemaah muslimin muslimat yang berbahagia. Bismillah, kita banyakkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat daripada Allah Taala. Lagi tuan kita dapat bersama untuk tahun baru ni, tahun 2024 Masihi. Diam tak diam umur kita tu dah mendekat. Jangan lupa umur kita bila masuk tahun baru umur pun dah mula mendekat. InsyaAllah. Jadi batuk balik umrah itu 7 bulan lepas sekarang masih tak baik lagi. Saya ada lagi batuk. Jadi insyaAllah malam ini kita sambung hakikat dan beriman. Apa surah apa kan? 3 surah. Pembukuan Al-Quran. Baik, kita lihat pembukuan Al-Quran. Pembukuan Al-Quran. Betul tak? Jadi apa kata musannaf? Ayat Al-Quran tidak terkumpul sepenuhnya ketika selepas wafat Rasulullah SAW. Ada yang tulis pada tulang, ditulis pada tulang, pelepas rama, batu nipis dan sebagainya. Kata. Jadi mungkin penggunaan buku masa itu mungkin belum meluas lah, belum meluas, belum popular dan sebagainya. Jadi para sahabat menulis Al-Quran yang turun pada tulang, pelepas nama, batu nipis dan sebagainya. Cuma kalau Al-Quran itu panjang lah, itu masalah sikit kan. Kalau ayat yang pendek-pendek ni mudah lah, kini cukup lah pelepas nama, batu nipis. Kalau tulang pun besar mana je tulang.
Jadi tak banyak ayat yang dituliskan. Jadi Allah malam lah macam mana kan para sahabat mencatat. Ada yang dihafal oleh para sahabat hafal, jadi tak ada tulisan di mana-mana. Jadi mana-mana ayat yang tidak dihafal ditulis. Tulis pada tulang, berulang, letak taman, batu nipis dan sebagainya. Sampai itu tidak kurang pula yang menghafal Al-Quran. Sebagai sahabat hafal, dia tak tuliskan. Jadi kalau sahabat itu meninggal, habislah ayat ni kan. Ini dia punya kesan risiko lah. Kalau hanya setakat hafalan, tak catat dan tidak ditulis. Menulis Quran tentunya tidak menyimpan sepenuh ayat Quran yang telah diturunkan. Penulis Quran tentunya tidak menyimpan sepenuh ayat Quran yang telah diturunkan. Jadi ada ayat Quran yang dia hafal, kemudian sambungan ayat itu dihafal oleh sahabat yang lain. Kira sahabat ni hafal mungkin 10 ayat. Ayat seterusnya dia tak hafal. Jadi sahabat yang lain dah hafal lah. Sahabat lain dia hafal. Mungkin sahabat lain pula 10 ayat. Kemudian sahabat lain 10 ayat. Maka lengkaplah satu surah. Apalagi kalau surah yang panjang-panjang, Suratul Baqarah kan. Jadi kalau Suratul Baqarah tu nak dicatat pada tulang sahaja mungkin tak cukup. Mungkin tak muat tulang tu. Jadi kemungkinan ada banyak tulang. Mungkin banyak pelepah taman terpaksa digunakan. Bukan satu pelepah taman. Sebab ayat banyak. Betul kan? Ayat banyak, ada 6,000 lebih ayat Quran. Ada 114 surah terdapat dalam Quran. Ada surah yang panjang sampai 200 lebih, seperti Suratul Baqarah. Baik. Ada yang panas tak? Panas tak? Aswam ke panas. Baik. Jadi para hafiz sudah ramai yang terlibat dalam peperangan. Para hafiz ramai yang terlibat dalam peperangan. Itu ramai yang sahabat mati syahid. Seperti peperangan di Yamamah. Memerangi golongan murtad. Jadi para sahabat meninggal dunia. Belum lagi pemikiran untuk membukukan ayat Quran. Sedangkan dalam Quran itu sendiri telah disebut janji Tuhan akan memelihara ayat Quran itu dengan baik dan mengumpulkan selengkapnya serta membetulkan bacaannya sesuai Allah Ta'ala Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Punya kamilah yang menurunkan Quran dan kamilah menjaganya. Pada masa pemerintah Abu Bakar, banyak terjadi peperangan besar. Antaranya perang di Yamamah, peperangan di Yamamah untuk memeteras golongan murtad. Yang didalangi oleh Nabi palsu, namanya Musailamah al-Kadzab. Kadzab maknanya pendusta lah. Asal daripada kata kadzaba, pendusta, pembohong yang mengaku sebagai Nabi selepas daripada kewafatan Rasulullah SAW. Dalam peperangan ini ramai di kalangan mereka yang hafiz Quran telah pun syahid. Hadis dari oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu beliau mengemukakan pandangan beliau untuk membukukan Quran kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi pada mulanya Sayyidina Abu Bakar menolak kerana perbuatan itu tak pernah dilakukan pada masa hayat Rasulullah SAW. Namun Sayyidina Umar meyakinkan bahawa usaha ini amat baik
dan besar kemungkinan Quran akan hilang dengan syahidnya para hafiz di medan pertempuran. Jadi ini termasuk dalam benda bid'ah lah ni. Bid'ah hasanah lah. Bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik. Jadi kita jangan menganggap semua bid'ah tu tak baik, semua bid'ah tu sesat dan sebagainya. Kata ni bid'ah lah ni. Nabi tak ada suruh hukum bukukan Quran tu. Tapi para sahabat Sayyidina Umar berpandangan perlu dibukukan. Perlu dibukukan. Sebab kalau tak dibukukan akan habislah Quran tu. Lagi kalau banyak para sahabat yang hafiz Quran tu terbunuh di dalam peperangan. Itu. Jadi Sayyidina Umar meyakinkan Abu Bakar kerana usahanya amat baik dan besar kemungkinan Quran akan hilang dengan syahidnya para hafiz di medan pertempuran. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar bersetuju untuk berbuat sebagaimana disuruhkan oleh Sayyidina Umar. Kan? Okey, di manakah kubur Sayyidina Abu Bakar? Kubur Sayyidina Abu Bakar di dalam Masjid Nabawi sebelah daripada kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pergi ke mengadakan umrah, pergi ke Madinah, jangan lupalah mengunjungi kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapkan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di bahagian depan, di bawah kubah warna hijau. Betul kan? Bawah kubah warna hijau itulah terdapatnya kubur Nabi. Sebelah kubur Nabi itu ialah Abu Bakar, sebelah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sayyidina Osman dia tak ada kat situ. Dia di perkuburan Baqi'. Kuburnya ialah di perkuburan Baqi'. Yang di bawah kubah hijau itu ada 3 saja kubur. Kubur Rasulullah, kubur Sayyidina Umar dan juga kubur Sayyidina Abu Bakar. Jadi kalau kita pergi ke sana, jangan lupalah ucapkan selawat kepada Nabi SAW, bagi salam kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar sekali. Sebab dia masing-masing sebelah sahaja. Okey, betul. Baik. Jadi masing-masing ni orang kata menjadi menantu kepada Nabi. Menantu Nabi. Betul tak? Kerana semoga anaknya itu ialah Aisyah. Aisyah berkahwin dengan Rasulullah SAW. Menantu kan? Menantu Rasulullah. Betul tak? Pak Mutul menantu lah. Pak Mutul kepada Nabi. Sayyidina Umar anaknya Hafsah. Hafsah pun anak kahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Osman pula kahwin dengan 2 orang anak Nabi. 2 orang anak Nabi. Itu sebabnya dia mendapat gelaran Zunuraini. Mempunyai 2 cahaya. Mempunyai 2 cahaya kerana berkahwin dengan 2 anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah dan juga Ummi Kalsum. Baik. Jadi akhirnya Sayyidina Abu Bakar setuju untuk berbuat sebagaimana yang diusulkan oleh Sayyidina Umar. Ini menyatakan bahawa ini benda baru lah. Yang mana benda itu tak ada pada zaman Nabi. Nabi tak ada suruh pun dibukukan. Baiklah. Pula gambar dia kat ni. Bila orang dah ada gambar saya. Itulah gambar dia pula. Bila tak sejauh. Allah Akbar. Siapa buat itu? Itu kena ambil gambar dah.
Okey. Baik. Jadi cadangan itu disetujui oleh Sayyidina Abu Bakar. Lalu dipanggil Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit seorang yang selalu di sisi Nabi, menulis wahyu yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zaid bin Sabit ini sebagai tukang tulis. Dia ni banyaklah ayat-ayat yang dihafal oleh Zaid bin Sabit. Dia ni macam panel lah, panel. Sila kita panel lah. Panel penulis. Kalau sekarang kalau aku gunakan istilah panel. Panel penulis Quran. Jadi pada mulanya beliau menolak, tapi setelah dipikirkan kebaikan, akhirnya beliau setuju untuk menulis. Akhirnya terbukulah sebuah Quran dalam satu kitab dengan urutan surah dan ayat-ayatnya. Cuma tak ada baris lah. Quran dulu pun ada baris. Betul tak? Tak ada baris, tak ada titik dan sebagainya. Jadi letak baris ni kemudian letak baris sebab nak mudahkan orang baca. Kalau Quran yang asal tak ada baris, dia rasa tuan-tuan pun luhala nak baca. Luhala nak baca, macam mana nak baca ni? Tak ada baris, tak ada titik dan sebagainya. Itulah yang asal. Yang asal. Jadi sekarang ni Quran dah senang dah. Tak ada baris tuan, cantik macam-macam cetakan pula kan. Yang ada di pasaran. Masalah yang baca tu yang boleh. Baca yang boleh. Jadi sampai pergi umrah, pergi haji, mesti rajin baca Quran. Kat sana, kat Mekah, Madinah, rajin baca Quran. Masuk ke dalam masjid pun awal. Subuh pukul 5 kan. 5 lebih pukul subuh. Kat sana tuan, subuh 5 lebih, pukul 3 orang dah masuklah dalam masjid dah. 3 pagi. Orang tahajud dan sebagainya. Tahajud, baca Quran dan sebagainya. Siapa yang masuk lewat, nasiblah duduklah kat luar. Dekat dataran kan. Dataran tu, duduklah kat luar. Kalau lambat masuk. Jadi kalau pergi sana tu untuk ibadah, bukan untuk tidur-tidur. Kalau pergi sana tidur-tidur, memang duduk kat luar lah. Orang dah azan dah, masuk ramai dah masjid dah penuh, awak pun sampai. Ayat memang duduk kat luar lah dataran tu. Sejuk pula tu kan, bukannya panas, sejuk. Baik. Akhirnya terbukulah sebuah Quran dalam satu kitab dengan urutan surah dan ayatnya. Kitab ni dinamakan sebagai Mushaf Al-Imam. Mushaf Al-Imam dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar semasa hidupnya. Kemudian di tangan Sayyidina Umar dalam masa pemerintahannya. Dan setelah beliau wafat, beralih ke tangan Ummul Mukminin Sayyidatina Hafsah binti Umar, anak kepada Sayyidina Umar Hafsah. Cuma Umar mati dibunuh. Tuan-tuan, dia mati dibunuh. Sebab ada orang dengki dengan dia, tak suka dengan dia, Umar. Dia mati dibunuh ketika solat subuh kan. Solat subuh, dia dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Lu'lu'ah ialah yang bunuh Sayyidina Umar ketika sembahyang subuh. Kemudian Sayyidina Osman pun mati dibunuh juga. Jadi mati dibunuh oleh pemberontak yang tak suka dengan pemerintahan Sayyidina Osman. Dan Sayyidina Osman ni orang menganggap dia lemah. Dia lemah dalam pentakdiran. Sebabnya Sayyidina Osman terbunuh. Dia gagal mengawal pemberontak. Gitu. Asal puncanya kenapa Sayyidina Osman terbunuh, kerana dia menghilangkan cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dihilangkan cincin Nabi itu. Yang jatuh dalam perigi. Yang terdapat di mana tu perigi itu? Di Masjid Quba. Di luar Masjid Quba tu dia ada terdapat bulatan kan. Kat lantai tu ada satu bulatan tu asalnya perigi. Perigi
cincin, betul tak? Bai'ul khatim, perigi cincin. Ketika itulah, ketika menggali perigi, itulah cincin Sayyidina Osman tu yang pusaka pada Nabi itu jatuh kan. Jadi sebabkan kemudian jatuh hilang. Cari-cari tak jumpa. Cari-cari tak jumpa tu kan, cincin sebut lah. Gitu. Jadi bagi golongan yang tak suka dengan Osman, jadi mereka jadikannya modal lah, jadikan modal. Dia kata cincin yang sebentuk pun tak boleh nak jaga. Macam mana nak jaga negara kan? Macam mana nak jaga negara Islam? Sedangkan Islam masa tu dia dah luas. Bukan setakat Mekah Madinah saja dengan Islam. Dia dah luas kawasan dia sampai ke Syam dan sebagainya kan. Kawasan yang luas. Jadi pihak pemberontak ni dia ada dapat modal ke situ. Jadi mereka menyalakan api pemusuhan dan kebencian kepada Osman. Mereka kata cincin sebentuk pun tak boleh nak jaga, macam mana nak menjaga negara. Itu akhirnya Sayyidina Osman itu dibunuh lah. Akhirnya dia dibunuh. Jadi pada masa pemerintahan Sayyidina Osman, mushaf imam telah diperbanyakkan sebabkan ramai penduduk Islam yang terdiri daripada bangsa-bangsa yang mempunyai bahasa yang berlainan, dan ditakuti Quran itu dibaca dan ditulis dengan cara yang salah. Tugas ini digunakan oleh Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, Abdul Rahman bin Haris, di bawah pengawasan Sayyidina Osman sendirinya. Gitu. Baik, setelah salinan itu dibuat, beberapa salinan telah dibuat beberapa naskah. Sebuah antaranya dipegang oleh Sayyidina Osman, yang lainnya dihantar ke kota-kota besar yang telah pun dibuka oleh orang Islam lah, oleh pemerintahan atau panglima perang. Sampai ke Andalusia kan. Tak silap saya siapa buka, Muaz bin Jabal silap. Sampai ke Andalusia. Dalam Islam ni dia tak guna istilah menawan. Dia tak guna istilah menawan kota. Dia tidak. Dia kata dia guna istilah fathul, pembukaan. Contohnya Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah. Dia gunakan istilah pembukaan. Kenapa digunakan istilah pembukaan? Maksudnya istilah pembukaan tadi maknanya dia mengislamkan orang kat situ. Diislamkan orang kat situ. Dia tak guna istilah menawan. Menawan ke kan, memerangi ke dan sebagainya. Tidak gunakan menawan, tapi digunakan istilah fathul, maknanya pembukaan. Maknanya orang di kawasan itu sebelum tu bukan Islam, asing daripada peperangan tadi, maka orang masuk Islam. Orang berjaya diislamkan. Ataupun dalam kota itu jumlah Islamnya tak ramai. Bila Islam datang melalui peperangan tadi, jadi jumlah orang Islam pun ramai, semakin ramai dalam kawasan tersebut. Atau dia katakan fathul, pembukaan kota. Kata pembukaan kota Mekah, pembukaan Andalusia dan sebagainya kan. Itu. Baik. Seterusnya sampai itu juga dihantar para hafiz untuk membacanya agar wujud keseragaman dalam bacaan. Sementara itu catatan ayat Quran yang berada di tangan orang lain diarahkan supaya dibakar. Supaya jangan wujudnya kecelaruan dari segi bacaan adalah kiraat, istilah kita kiraat kan. Dari segi supaya kiraatnya tu seragam, sama, supaya jangan kata tak sama, lanjah yang berbeza-beza dan sebagainya kan. Jadi demikian selain ini yang makam masa Osmani yang menjadi contoh Quran yang ada pada masa ini.
Urutan surah-surah yang ada Al-Quran pada hari ini adalah sama sebagaimana pada zaman Khalifah Umar dan Osman, kerana telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW semasa hayatnya dengan petunjuk daripada Jibril alaihissalam. Nampak? Demikian para sahabat telah mengumpulkannya dalam satu kitab, 114 surah, 6,666 ayat. Ada pendapat yang menyatakan 6,236 ayat, yang mengambil masa lebih 22 tahun. Penulisan Quran tidak diberikan tanda titik atau bagi apa. Jadi asalnya Quran tu dia tak ada baris, tak ada titik, dan tidak diberi tanda titik atau baris, tetapi tidak mengelirukan bacaan. Ada kelebihan pula. Cuma kita lah, orang-orang yang di Nusantara ni, orang Arab pun macam juga. Orang Arab pun kalau dia tak belajar nahwu sorab pun dia tak boleh nak baca juga. Orang Arab tu, lagi Arab Badui, Arab Dusun dan sebagainya kan, mereka pun tak gerti membaca dan tak menulis. Macam kita di Malaysia juga lah. Kalau kita jenis orang yang tak belajar, tak masuk di jasa tu pun tak pernah belajar, kan? Suruh kita baca surat khabar, memang tak boleh baca sebab dia tak belajar. Dia tak sekolah, tadika pun tak ada masuk, dah 1 sampai 6 pun tak ada belajar, kan, tingkatan pun tak ada belajar, tak pernah sekolah dan sebagainya. Suruh kita bagi buku pada dia, suruh baca, tak boleh baca dia. Memang tidak ada baca sebab tak belajar. Orang Arab pun macam juga. Arab yang tak mengaji, yang Arab dusun, dia sebab dia tidak mengaji, dia tak belajar. Kalau kita bagi Quran pun dia tak boleh nak baca. Apalagi kalau kita bagi kitab surah khabar, kan, surah khabar Arab pun dia tak boleh nak baca sebab dia tak belajar. Jadi pokok pangkalnya belajar, kan, pokok pangkalnya belajar, pokok pangkalnya sekolah. Kalau tidak, maka jadilah buta huruf. Jadilah buta huruf. Sama macam cerita Piramli tu. Cerita Piramli kan, kalau bujang lapuk kan dia. Kan dia lalu kat sekolah orang tua tu. Ini apa benda ni kan? Dia baca semua, baca. Sebenarnya sekolah untuk orang tua kan, dia baca. Tapi yang si Aziz ni baca sirkus kan. Sirkus punya panjang sirkus kata. Punya panjang sirkus dia cakap. Telah buta huruf dia. Itu yang ayah si Ros tu kata, buta huruf, buta kayu. Lalas suruh pergi belajar. Kan, itu yang apa jin, kata orang jin dan semua keluar tu. So keluar. Kan, nampak? Itu kesan daripada tak belajar lah. Jadi buta huruf lah. Jadi bila buta huruf, orang boleh tipu kita. Orang boleh tipu kita, orang boleh mengongakkan kita, orang boleh bohong kita dan sebagainya sebab kita tak mengaji, tak belajar dan buta huruf. Itu kesan buruk lah orang tak buta huruf. Orang buta huruf ni silap-silap negara pun tergadai boleh dijual sebab buta huruf, betul tak? Baik. Jadi penulisan Quran tidak diberikan tanda titik atau baris, tetapi tidak mengelirukan bacaan. Sudah. Apa dulu? Apa lagi? Okey. Namun kemudian setelah perkembangan Islam meluas di luar tanah Arab, maka bagi orang yang bukan bahasa Arab susah untuk membacanya dan mungkin mengelirukan. Oleh sebab itu, huruf-huruf itu diberi tanda dan baris. Nampak? Jadi sebabkan meluasnya kerajaan Islam, jajah taluk negara Islam ini semakin luas, jadi semakin ramai masuk Islam dan sebagainya. Jadi macam-macam puak lah, puak suku, kumpulan kan, bangsa tu bangsa ini. Turki ada, kalau kita pergi perah kan, macam-macam, betul tak?
Turki ada, Uzbekistan ada, Algeria ada. Ini ke Malaysia ada memang macam-macam lah syarikat travel dia nak pergi sana. Indonesia pun macam-macam. Saya jumpa orang daripada Lombok pun ada. Daripada Lombok pun ada tu kan. Masya Allah. Tak putus-putus jemaah. Check out kumpulan ni, naik bas berangkat pergi tempat lain, grup lain pula datang. Bas lain pula datang, check in pula. Dah habis check in, dah sudah selesai semua pula. Check out kumpulan ni, masuk pula kumpulan lain pula. Tak putus-putus, Masya Allah. Allah Ta'ala beri kelebihan lah pada Arab kan, kaya raya. Tempat mana terdapatnya Kaabah dan juga terdapatnya makam Rasulullah SAW di Madinah. Jadi orang yang pertama yang membuat baris ialah Abu Aswad Daudi. Ini orang pertama kan membuat baris, iaitu Abu Aswad Daudi. Itu sebabnya dalam Quran tu dia ada baris. Dia ada baris fathah. Fathah mana baris atas, dhammah baris depan, kasrah baris bawah. Kasrah baris bawah, kalau mati jazam, sukun ataupun jazam, sukun ataupun jazam. Kalau dua baris di atas, fathataini dua baris atas. Kalau dhammah, dua baris dhammah, dhammataini dua baris dhammah. Kalau bawah, kasrataini dua baris kasrah, dua baris di bawah. Itu silah-silah yang digunakan pakai dalam baris dalam bahasa Arab. Jadi setiap baris tu dia ada nama dia. Dia ada nama dia sendiri kan. Baik. Kemudian tu baris tu tak perlu masuk titik lah, macam-macam dan sebagainya. Lepas itu masuk lagi simbol-simbol. Dalam Quran ni banyak simbol tu tak? Dia ada banyak simbol. Dia ada simbol mim kecil lah, kemudian ada simbol 3 titik bertindih lah, ada simbol belian lah. Betul tak? Ada belian kan? Ada ismam lah, macam-macam betul. Kehebatan ni yang bukan kehebatan Quran lah. Gitu. Cuma istilah-istilah macam tu, nama-nama tu kadang kita dah tua mungkin tak ingat. Walaupun dah berpuluh kali baca Quran, dia hukum ni Wan, entah dia pun tak tahu. Yang dia tahu bunyinya ni tak ada dongong. Dia tahu dia dongong tak ada dongong. Dia tahu tu je. Nama dia tu tahu tak? Tak tahu dah dah. Kan izhar ke, ikhfa ke, iqlab ke, idgham ma'gunah ke, bila gunah kita tak reti Wan tu dah. Atuk pun lagi pun tak reti. Tanya atuk kau, atuk pun sama. Atuk pun sama tak reti. Dia tahu tu je. Dia dengung sikit, ni dengung banyak. Ni tak berdengung, dia tahu macam tu je. Bila tanya istilah, memang tak dapat. Okey. Istilah pun penting juga Dan yang mula memberi titik untuk membezakan huruf-huruf yang sama bentuk ialah Nasab bin Al-Hasib. Nasab bin Hasib atas anjuran Hujjaj, Gubernur Iraq. Hujjaj ni maknanya apa nama Hujjaj? Haji kan? Haji. Orang pergi haji lah. Orang title haji namanya Hujjaj. Namanya Hujjaj. Kalau di Mekah tu dia kata hajjah, haji. Roh haji. Dia tak bagi duduk kat situ kan, jangan duduk kat situ. Kamu ngamuk dah. Jangan duduk kat situ. Dia setiap polis sentiasa ada kan kat situ. Dia dalam minit kamu dibuka. Ada bagi duduk kat situ. Dan dekat nak kata dekat nak azan kan. Dekat nak azan subuh, saya subuh lah. Dekat nak azan subuh baru dia buka tempat tu, boleh duduk kat situ. Biasa tingkat satu lah. Tingkat bawah memang tak dibenarkan kecuali orang yang buat tawaf saja.
Orang yang bertawaf, orang yang pakai ihram, boleh di dataran. Yang tak pakai kena duduk di tingkat 1. Pakai baju biasa, kena berada di tingkat 1 atau tingkat 2. Itu pun ambil masa. Dia nak bagi tempat ruang kat situ. Dan ada Kaabah kan. Sebab di tingkat 1 pun ada juga orang tawaf. Bukan orang tawaf di dataran saja, tingkat 1 pun orang tawaf juga sekali. Jadi dia tak nak menghalang orang tawaf. Jadi dia tak bagi duduk awal-awal dekat situ. Dia tak bagi duduk awal-awal. Dan dekat-dekat nak azan kan baru dia bagi tempat. Kalau kita duduk kat situ kan, dia dah polisi dah mengamuk. Ya haji kan, haji Allah. Tapi orang nak ke tempat tu, orang dia pergi sejak yang betul kan tak balik. Pergi jauh sikit datang balik kan macam tu. Sebab dah dapatkan siapa pertama, siapa 2 ke 3 dan sebagainya. Kata sebab dia Mekah ni dia straight sikit. Sebab dia ada kawasan sebab orang bertawaf. Tapi Madinah dia tak straight. Tuan-tuan pukul 3 pagi pun tuan-tuan boleh masuk dalam Masjid Nabawi dah. Pukul 3 pagi, 4 pagi tuan-tuan dah boleh masuk. Betul kan? Dah boleh masuk. Tapi di Mekah memang dia straight. Dia tak bagi tuan-tuan nak sembahyang tahajud kat situ ke, dia tak bagi. Selagi mana azan tak dekat. Sebab azan dia 2 kali kan. Azan dia 2 kali. Maknanya kalau azan subuh 5.30, 4.30 dah azan sekali. Azan sekali tu pun dia tak bagi lagi tuan-tuan duduk kat situ. Dekat beranda-beranda tu nebeng-nebeng dia tak bagi. Sebenarnya sunat tahajud kau semua dia tak bagi. Dia tak bagi dia straight. Dah dekat nak azan yang kedua kan, baru dia dah mula buka tempat. Dia dah bagi ruang lah untuk tuan-tuan semayang kan, semayang tahajud dan sebagainya. Dia dah bagi ruang. Kemudian dah dekat dah azan subuh semua, dah dekat azan memang semua stop. Semua stop. Maknanya tawaf tak ada lagi. Semua stop daripada tawaf. Sama ada di dataran ke, ataupun di tingkat 1, tingkat 2, ataupun di tempat sa'i ke. Kalau orang tengah sa'i masa tu dah dekat nak azan subuh, solat semua akan stop daripada sa'i. Semua stop sa'i. Semua tumpukan untuk semayang fardu. Habis semayang fardu, biasanya ada semayang jenazah. Betul? As-salatu amwat, dia kata. As-salatu ala amwat wal atfar rahimahullah. Setiap waktu memang biasanya ada solat jenazah. Di Masjid Haram ataupun di Masjid Nabawi. Memang ada semayang jenazah. Lepas semayang jenazah kan, barulah nak bersurai. Nak bersurai boleh, tak nak bersurai pun boleh. Tapi kalau di Mekah, lepas saja di Mekah, lepas saja semayang jenazah tu, ya haji, dia suruh bersurai. Dia tak bagi dah tuan situ. Dia tak bagi dah tuan nak semayang sunat lama-lama tak payahlah. Memang kena marah ada polis tu. Gitu. Tapi Madinah lain. Banyak semayang tuan nak semayang sunat boleh. Sebab tak ada siapa yang nak menghalau tuan keluar daripada masjid. Gitu. Itu beza kan. Gitu. Baik. Dan yang mula beri titik untuk membezakan huruf-huruf yang sama bentuk ialah Nasr bin Asim atas Hajar Hujjaz, Gubernur Iraq pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan dan di kerajaan Abbasiyah dan di kerajaan Bani Umayyah. Lepas kerajaan Bani Umayyah itulah Bani Abbasiyah. Okey tuan-tuan, habis wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita perkongsian malam ni insya-Allah dapat bermanfaat semua. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina wa qina as-sadiqah wa ala mutaqabbal ala kasira.
واسجنا فتاي عليم لو لنا قلوبنا بنور معرفتك وطهرها ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya.